Alhamdulillah, terima kasih aku ucapkan kepada Muhammad Khalid dengan sumbangan sebanyak RM30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Brother Kimi, selalu buat video-video yang terbaik. Alhamdulillah. Semoga terus menjadi YouTuber One Piece yang terbaik di seluruh dunia. GGMU. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga doa yang sama juga Allah kembalikan kepada anda, Muhammad Khalid. Seterusnya datang daripada Mizu dengan sumbangan sebanyak RM6. Thanks to you to my brother. Apa tujuan Saturn pergi Egghead? Adakah untuk ambil buah Gomu no Luffy? Kuasa nikah juga ada efek dekat badan Kizaru. That's mean Luffy berkemungkinan dapat manipulate cahaya macam kilat. Mungkin berkemungkinan, kalau ini adalah persoalan, mungkin tujuan dia pergi ke sana kerana kena dengan nama dia Warrior of God, Science and Defense. So mungkin dia adalah orang yang berada di barisan hadapan amongst all of those Gorosei. Seterusnya datang daripada Muhammad Fazli dengan sumbangan sebanyak RM15. Thank you so much my brother. 6 bulan 10 birthday saya hari ni. Happy birthday to you. Happy birthday to Muhammad Fazli. Semoga Allah mudahkan urusanmu. Amin. Seterusnya daripada Ahmad Mustaqim dengan sumbangan sebanyak RM6. Thanks to you to my brother. Dan seterusnya datang daripada Azri Lasla dengan sumbangan sebanyak RM9.90. Kirim salam Mustaqim Handoko. Aku kenal Mustaqim, dia kawan aku sekarang ni. Dia adalah manager dekat Domino Pizza. InsyaAllah saya akan sampaikan salam, nanti saya WhatsApp dia. Jadi bagi korang yang ingin hadiahkan super thanks ini kepada aku syukur dan hargai sangat-sangat. Dan terima kasih juga untuk korang yang sudi menonton, like dan komen dalam video ini. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverdo and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Dalam One Piece chapter 1094, kita telah mengetahui satu info yang baru, iaitu berkenaan Saint Garcia Saturn yang merupakan pemakan Devil Fruit Mythical Zoan. Jadi kali ini jom kita selidik dan borak lebih mendalam, bukan hanya berkenaan Saturn, bahkan setiap Gorosei. Kita akan bongkarkan satu persatu apakah Devil Fruit yang telah mereka makan selama ini, kerana aku juga mempunyai beberapa poin yang cukup menarik untuk dikongsikan dengan korang semua. So tanpa melengahkan masa lagi, so jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta dan teori-teori pendek dari aku. Sekiranya korang nak bagi hadiah kepada aku, jangan lupa untuk komen dengan nilai sumbangan super thanks seikhlas hati korang. Join membership yang bernilai RM5 sebulan untuk sertai 10 giveaway, access to one quality content dan menonton 1 jam awal video chapter review setiap bulan. Ayo kita bantu channel ini berkembang setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yaronomo. Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Jom kita dedahkan dulu Gorosei kita yang pertama, yang bernama Saint Marcus Mars, yang berkemungkinan dia memakan Devil Fruit Kotengu, which is Kotengu menyerupai burung pemangsa besar dengan ciri-ciri seperti manusia. Mereka sering memakai jubah pertapa dan mistik yang dipanggil Yamabushi, dan kadang-kadang membawa senjata halus atau barang lain yang dicuri dari rumah atau kuil manusia. Kotengu berkelakuan seperti raksasa ganas. Mereka hidup bersendirian tetapi jarang sekali berkumpul dengan yokai lain untuk mencapai matlamat mereka. Mereka mengumpul timbunan. Kotengu mengumpul barang-barang ajaib yang berharga. Apabila marah, mereka mengamuk dan mengamuk yang merosakkan, melampiaskan kemarahan mereka pada apa-apa yang berdekatan dengan mereka. Kotengu kurang menghormati manusia. Mereka memakan daging manusia dan melakukan rogol, penyeksaan dan pembunuhan untuk keseronokan. Beberapa permainan kegemaran mereka ialah menculik orang untuk menjatuhkan mereka dari tempat yang tinggi jauh ke dalam hutan, atau mengikat kanak-kanak di puncak pokok supaya semua dapat mendengar jeritan mereka tetapi tiada seorang pun dapat mencapai mereka. Kotengu culik orang dan paksa makan najis sampai mereka menjadi gila. Mereka terutamanya bersukaria dalam penodaan. Mereka menyeksa Sami dan biarawati, merompak kuil dan suka mencuba untuk menggoda pendeta. Seterusnya jom kita sembang pula tentang Devil Fruit Saint Garcia Saturn, yang aku percaya berkemungkinan dia memakan Devil Fruit jenis Ushi Oni.
iaitu dia adalah merupakan pengganas dari Jepun Barat. Ushi Oni ialah kelas raksasa yang hidup berhampiran dengan air. Nama itu secara literal bermaksud setan lembu dan ia merujuk kepada beberapa raksasa yang berbeza dengan sifat lembu. Kebanyakan Ushi Oni menyerupai lembu dari kepala ke atas dan seram setan di bawah. Ushi Oni menyerupai lembu dari kepala ke atas dan nampak seram sikit, nampak macam setan dekat bahagian bawah tu lah. Banyak variasi diketahui wujud badan lembu dengan kepala seperti bawang, kepala lembu pada badan seperti laba-laba ataupun kucing, ataupun kepala lembu pada badan manusia berpakaian kimono yang nampak macam Minotaur kan, tapi versi Jepun. Walaupun morfologinya yang unik dan berbeza-beza, semua Ushi Oni berkongsi beberapa ciri-ciri menunjuk kepada asal yang sama. Mereka sangat kejam dan ganas. Mereka menghirup racun beracun dan memakan manusia. Sesetengah Ushi Oni adalah pengintai, menyerang orang yang terlalu dekat dengan sarang mereka. Yang lain pula adalah pemburu, berkeliaran di pantai mencari mangsa. Ushi Oni yang paling kejam ialah mereka ni yang suka memusnahkan banda yang sama berulang-ulang kali, menimbulkan curse yang dahsyat atau membawa penyakit. Walaupun beberapa orang berkeliaran di pergunungan Pulau Shikoku, kebanyakan Ushi Oni tinggal di sepanjang pantai berbatu dan di pantai barat Jepun. Seterusnya pula kita borak berkenaan dengan satu gorosei ni lagi, nama dia Saint Topman Mercury, yang aku rasa berkemungkinan devil fruitnya adalah yokai juga, tapi dalam nama dia adalah Baku. Baku ialah binatang pelik dan suci yang mempunyai tubuh beruang, kepala gajah, mata badak sumbu, ekor lembu dan kaki harimau. Walaupun penampilan mereka yang mengerikan, Baku dihormati sebagai kuasa kebaikan yang kuat dan sebagai salah satu pelindung suci umat manusia. Baku mengawasi manusia dan bertindak sebagai roh penjaga. Mereka memakan impian manusia, khususnya mimpi buruk. Roh jahat dan yokai takut akan Baku dan melarikan diri dari kawasan yang didiami Baku. Kerana ini, kesihatan dan nasib baik mengikuti Baku ke mana sahaja mereka pergi. Legenda mengatakan bahawa apabila dunia masih baru dan dewa-dewa sedang membuat haiwan, Baku telah disatukan daripada sisa-sisa kepingan dan kepingan pada akhir penciptaan. Itu menjelaskan penampilannya yang pelik dan mengapa ia dianggap sebagai kegemaran para dewa. Seterusnya pula, jom kita bersembang tentang seorang lagi orang tua ni, gorosei ni, yang bernama Saint Ethan Baron V Nasujuro. Okey, pada aku kuasa mungkin dia ni pun sama juga yokai yang namanya adalah Raiju. Raiju ni adalah penjelmaan kilat ke dalam bentuk haiwan. Mereka mempunyai kuku yang panjang dan tajam dan muka yang ganas. Secara umumnya, mereka dianggap kelihatan seperti serigala, anjing, tanuki ataupun musang kan, ataupun kucing lah. Bentuk yang jauh lebih indah juga wujud. Kadang-kala Raiju dikatakan kelihatan seperti anjing kecil tetapi dengan 4 kaki belakang dan 2 ekor. Kadang-kadang mereka dikatakan kelihatan seperti serangga atau krustasea. Nah, macam gitulah yang aku kajinya Yang lain kelihatan seperti naga kecil. Malah Raiju yang lebih eksotik dikatakan sebagai raksasa chimerical yang terdiri daripada banyak haiwan yang berbeza. Raiju tinggal di langit dunia yang benar-benar terlarang untuk manusia sebelum abad ke-20. Kerana itu, hampir tiada apa yang boleh dikatakan tentang sifat atau tingkah laku sebenar mereka. Mereka menunggang kilat ke bumi apabila guruh berdentum dan mencipta kekacauan di mana sahaja mereka mendarat. Nampaknya tiada sebab, sama seperti mereka menyerang bangunan, memulakan kebakaran dan menyebabkan kemusnahan besar-besaran. Dahulu kala Raiju dilihat sebagai binatang ketuhanan serupa dengan dewa guruh Raijin. Tidak ada yang diketahui tentang mereka kecuali mereka cepat, tanpa belas kasihan dan mematikan. Very deadly. Setiap kali petir menyambar, orang percaya bahawa Raiju telah dihantar oleh dewa untuk menghukum mereka atas sebab-sebab tertentu. Raiju kecil seperti lubang ke dalam pusar manusia untuk bersembunyi daripada dewa guruh yang marah. Ini adalah asal-usul kepercayaan karut Jepun yang mengatakan tutup perut anda apabila anda mendengar guruh. Seterusnya, jom kita borak pula berkenaan dengan satu lagi orang tua emas yang bernama Saint Shepherd Jupiter. Saint Shepherd Jupiter ni pun aku rasa yokai juga, yang berkemungkinan nama dia adalah Honengyo. Honengyo adalah ikan aneh ataupun yokai amfibia yang kadang-kadang muncul di sungai. Mereka boleh membesar agak besar, sekurang-kurangnya lebih 2 meter panjang. Badan mereka panjang dan lentur seperti musang dan mereka dilitupi sisik seperti ular. Mereka mempunyai kaki seperti penyu dan mata mereka seperti cermin. Mereka mempunyai sirip punggung berduri dan lumut dan rumput sungai sering dijumpai melekat pada badan mereka.
Honegyo menghabiskan hidup mereka jauh dari manusia, jauh di dalam sungai, dan oleh itu sangat sedikit yang diketahui tentang kitaran hidup semula jadi atau tingkah laku mereka. Mereka hanya dilihat apabila mereka ditangkap secara tidak sengaja oleh nelayan atau apabila mereka muncul secara tidak dijangka. Sekali-sekala Honegyo terdampar di tebing sungai di bandar-bandar besar, menarik banyak perhatian daripada penduduk tempatan. Mereka secara sejarah muncul sebelum beberapa tahun dengan hasil tangkapan yang banyak dan dipercayai bahawa penampilan mereka adalah petanda nasib baik yang akan datang. Alright, seterusnya jom kita borak pula tentang bos untuk Gorose-Gorose ni kan. Yang pertama adalah Im Sama. Okey, aku ada baca satu teori daripada Twitter ni yang mengatakan berkemungkinan yang pertama, Im Sama ni memakan devil fruit Nuri Ona. Yang kedua adalah Nura Rinyo. Jom kita cerita pasal Nuri Ona ni dulu. Nuri Ona ialah ular laut vampirik yang menghantui pantai dan sungai mencari manusia untuk dimakan. Ia paling biasa ditemui di pantai Pulau Kyushu, tetapi terdapat kisah pertemuan Nuri Ona sejauh utara prefektur Niigata dan sejauh timur prefektur Fukushima. Terdapat dua variasi yokai ini, satu tanpa lengan yang menyerupai ular laut yang besar dengan kepala wanita dan satu dengan lengan seperti manusia. Selain daripada perbezaan ini, kedua-duanya kelihatan dan bertindak dengan cara yang sama. Wajah mereka mengerikan dan mengkhianati ciri-ciri seperti ular seperti lidah bercabang. Mereka mempunyai rambut hitam panjang yang melekat pada badan mereka yang meleleh. Nama mereka berasal dari fakta bahawa mereka sentiasa kelihatan basah kuyup. Walaupun secara fizikal jauh lebih kuat daripada manusia, Nuri Ona memilih untuk tidak bergantung pada kekerasan dan menggunakan muslihat dan tipu daya untuk menangkap mangsa mereka. Mereka paling kerap muncul berhampiran air di pantai atau di tepi sungai. Nuri Ona secara ajaib menyamar sebagai wanita tertekan yang membawa seorang baby. Mereka menjerit meminta pertolongan daripada nelayan, kelasi atau sesiapa sahaja yang lalu lalang. Apabila mangsa menghampiri, si Ona akan merayu kepada mangsa untuk memegang bayinya seketika supaya dia boleh berehat. Jika dia bersetuju dan mengambil bungkusan itu, baby itu menjadi seperti batu. Mangsa tidak dapat bergerak. Nuri Ona mempunyai kebebasan untuk menyerang mangsanya yang tidak berdaya, memberi makan dengan mengalirkan darahnya dengan lidah ularnya yang panjang. Nuri Ona kerap muncul bersama dan bekerjasama dengan Ushi Oni kerana mereka mendiami persekitaran yang sama dan berkongsi diet yang sama. Okey, seterusnya teori daripada Twitter yang kedua adalah Nura Rinyo. Alright, Nura Rinyo ni bukan sahaja idea aku, bahkan aku tengok banyak juga komen yang berpendapat sama dengan aku ni lah, sebab aku rasa yang ni berkemungkinan lebih tepat untuk kita gambarkan Im Sama. Alright, Nura Rinyo ni siapa? Nura Rinyo ialah yokai, macam nama artis Korea pula kan. Adalah yokai yang misteri dan berkuasa ditemui di seluruh Jepun. Dikatakan penampilan boleh menipu dan Nura Rinyo ni adalah ilustrasi yang sempurna untuk ini. Secara keseluruhan dia agak jinak, kepalanya memanjang dan berbentuk labu, mukanya kecut dan berkerut menyerupai kacukan antara lelaki tua dan ikan keli. Dia memakai pakaian yang elegan, selalunya kimono sutera yang indah atau jubah mewah seorang abot Buddha, dan membawa dirinya dengan cara yang tenang seperti seorang lelaki yang sophisticated. Nura Rinyo yang pendek, lucu dan tua sebenarnya adalah yang paling berkuasa dan elit daripada semua yokai. Dia mengembara dengan tandu berhias yang dibawa oleh manusia atau pelayan yokai, sering melawat daerah lampu merah tetapi kadang-kadang berhenti di vila gunung juga. Nura Rinyo dikenali sebagai Kaibutsu no Oyadama, panglima tertinggi semua raksasa. Setiap yokai mendengar kata-katanya dan memberi penghormatan kepadanya, menganggapnya sebagai ketua dan ketua dalam semua mesyuarat yokai. Bersama Otoroshi dan Nozuchi, Nura Rinyo mengetuai perarakan yang dikenali sebagai perarakan malam 100 syaitan melalui jalan-jalan Jepun pada malam yang gelap dan hujan. Dia sesuai dengan perarakan komander tertinggi apabila dia berinteraksi dengan manusia juga. Alright, jadi setakat itu saja pendapat aku berkenaan tentang identiti dan siapakah Gorose dan Im Sama ini. Dan kalau korang mempunyai pendapat yang lebih baik ataupun lebih menarik, boleh dropkan komen korang semua dekat bawah. Komen yang pertama datangnya daripada Hafiz Ishak. Oda Sensei kata manga One Piece dah sampai fasa climax. Situasi yang terjadi dalam manga One Piece sekarang ini boleh dikatakan pre-war atau persediaan untuk perang. Dalam Naruto dan Bleach pun ada pre-war arc sebelum tercetus perang besar lawan Madara dan Yoshwash. Aku tak tengok ni Bleach yang aku tak tahu cara nak sebut dia. Macam dalam One Piece, macam-macam faktor boleh cetuskan peperangan. Macam yang terjadi dalam Secret Wars dalam Marvel dan Infinite Crisis dalam DC Comic. Ada banyak faction
atau kubu dalam perang itu. Dan perang dalam One Piece pun aku rasa akan ada beberapa kubu yang akan berperang sesama sendiri. Seterusnya daripada Abu Fakih, teori berlakunya perang disebabkan oleh Marine tangkap Weevil macam overthinking. Peranan watak Weevil dalam One Piece begitu kecil, jadi mustahil Oda akan bazirkan masa untuk create another war for this particular character. Oda dalam persiapan untuk siapkan final war. Maka jalan cerita One Piece lepas ini akan lebih melibatkan karakter-karakter besar seperti Gorosei, Im Sama, Dragon, Garp dan lain-lain, sehingga ada pirate menjumpai One Piece dan terbongkar rahsia Void Century dan sebagainya. Seterusnya datang daripada Suhaimi Hamdan. Satu lagi teori yang agak menarik, sebenarnya Devil Fruit Hito Nomi itu memang telah dirancang untuk diberi kepada Luffy kerana garis keturunannya yang boleh dipercaya dan yang paling penting siapa ibunya. Oleh kerana itu, sepanjang pengembaraan Luffy dan rakan-rakan, ia semacam dilindungi, dipupuk, dilatih. Kalau diikutkan Hito Nomi yang bahaya ada pada Luffy. Sepatutnya di episod awal Luffy perlu ditangkap dan dikejar, tapi ia tidak terjadi begitu, menunjukkan Luffy dipelihara. Tetapi pengembaraannya harus juga neutral kerana perlu ada desakan dalam menggunakan Devil Fruit-nya, dan Devil Fruit ada kuasa Hito Nomi ini perlu dapat pada orang yang sesuai, barulah target World Government dan Gorosei tercapai. Di mana Joy Boy bukan perumah yang betul, maka Void Century telah terjadi dan Luffy adalah harapan World Government dan Gorosei dan Im Sama untuk keseimbangan dan survival yang ingin dicapai dalam dunia One Piece. So guys, thank you all kerana sudi menonton video ini, dan aku harap korang dapat like, share video ini supaya akan lebih ramai yang tahu yang aku Kimis Coverto sedang berbahas tentang misteri-misteri yang ada dalam dunia One Piece. That's all untuk perkongsian aku pada kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Apakah perkara yang kita rasa layak untuk kita habiskan keringat, habiskan tenaga, alirkan darah untuk diperjuangkan? Apabila kita tersadung dengan ujian dunia dan kita mula nampak segala perancangan kita hanya bakal memerosotkan kita, pada saat itu apakah perkara yang kita rasa layak untuk diperjuangkan supaya kita dapat terus bergerak maju? Apakah perkara itu yang akan meneruskan derapan langkah larian kita sekiranya kita jumpa what is the why untuk diperjuangkan, the big why, untuk terus memerah kepala geliga otak kita? Pasti kita bakal dapat bertahan. Kita mampu switch diri kita, transform diri kita kepada seseorang, kepada satu sosok yang kita sendiri bahkan tak sangkakan, sehingga kita kecap segala why tersebut. Bahkan kita sendiri bakal terkejut dengan pencapaian diri kita sendiri. My brother, keep on fighting, keep on hustling, because you know that you are the best. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi